Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada musim PKP ni. Okay, baik. Kita teruskan pembelajaran kita pada awal tahun ni untuk sains tahun 4. Jadi tajuk kita pada hari ini ialah manusia bernafas. Okay. Manusia bernafas. Bernafas adalah salah satu proses kehidupan yang dilalui manusia. Terdapat banyak lagi proses-proses kehidupan manusia. Jadi hari ini kita pilih topik manusia bernafas. Tema kita sains hayat, fokus manusia, standard kandungan 2.1 pernafasan manusia. Standard pembelajaran kita mengenal pasti organ yang terlibat dalam proses pernafasan dan memerihalkan proses pernafasan dari aspek laluan udara dan pertukaran gas yang berlaku di dalam paru melalui pemerhatian. Okey, baik. Kita teruskan Manusia. Okey, terdapat pelbagai situasi yang berlaku di taman rekreasi pada suatu petang. Apakah yang berlaku kepada mereka yang boleh dikaitkan dengan proses hidup manusia? Okey, kita lihat lelaki di sebelah kiri. Wah, segarnya udara. Bermaksud lelaki itu sedang bernafas. Kemudian di sebelahnya, aduh sakitnya, budak perempuan tu tersepak batu. Itu proses hidup apa pula tu? Okey, manusia bertindak balas terhadap rangsangan, kaki rasa sakit. Kemudian lihat, aduh memulasnya perut saya. Lelaki tu nak masuk tandas, betul? Nak masuk toilet. Tu proses kehidupan manusia juga. Itu proses penyahtinjaan. Okey. Penatnya, habis berpeluh satu badan. Ni budak perempuan yang sedang duduk di kerusi. Berpeluh juga proses kehidupan manusia, iaitu perkumuhan. Dan lihat pada budak perempuan yang bertudung ni. Wanginya, dia sedang menghidup bunga. Bunga kan? Rangsangan bau. Okey. Jadi hari ini kita fokus pada proses hidup manusia, iaitu pernafasan manusia. Okey, baik. Okey, mari kita baca sama-sama. Lihat di sini. Organ pernafasan manusia. Okey. Manusia bernafas untuk hidup. Semasa bernafas, manusia menyedut udara masuk ke dalam peparu dan menghembus semula udara keluar dari peparu. Peparu merupakan organ pernafasan manusia. Mari kenali organ yang terlibat semasa proses pernafasan. Okey, murid-murid, lihat gambar manusia. Kan? Okey. Yang pertama hidung, ditunjuk di sini. Kemudian trakea dan akhirnya peparu. Okey, cikgu ingatkan kat sini organ pernafasan manusia ialah peparu. Okey. Tetapi terdapat organ yang terlibat semasa proses pernafasan. Okey. Untuk peparu berfungsi, pertama, udara melalui hidung. Kita sedut udara. Kemudian udara melalui trakea. Okey. Laluan ataupun saluran di antara hidung dan peparu kita panggil trakea. Dan selepas trakea, udara akan masuk ke peparu kiri dan kanan. Okey. Nampak Faham Okey. Kalau kita lihat ada satu soalan kat bawah ni, info sign. Saiz peparu kiri lebih kecil berbanding dengan saiz peparu kanan. Kita lihat. Cuba tengok pada gambar peparu. Kita lihat sebelah kanan, saiz di dalam peparu lebih besar berbanding sebelah kiri. Saiz di dalam peparu kiri didapati kecil. Kenapa? Okey, mengapa saiz peparu kiri kecil berbanding saiz peparu kanan? Nak tahu jawapan dia? Okey, mari kita lihat. Kerana pada peparu kiri terletaknya organ jantung. Okey, baik. Jantung terletak di ruang di bahagian
kiri peparu manusia. Jadi ditempatkan jantung di bahagian kiri, maka peparu kiri saiznya dalam peparu kiri itu kecil nak berbanding dengan saiz peparu sebelah kanan. Jangan ingat jantung di tengah-tengah pula. Jangan silap. Okey, kalau awak letak tangan awak di dada kiri, awak rasa berdegup. Ya, itulah jantung di sebelah kiri. Okey, baik. Kita teruskan. Proses pernafasan manusia. Okey, baik. Kita lihat proses pernafasan manusia. Okey, Faris sedang bersenam bersama-sama dengan abangnya. Semasa bersenam, mereka menyedut udara yang segar. Mari ikuti kisah pengembaraan udara semasa Faris bernafas. Nampak? Abang dia dan juga Faris tu tengah buat apa tu? Tengah berjoging di taman dah tu kan. Bila berjoging, berlari, kita akan bernafas dengan lebih rancak. Okey, bila kita bernafas, kita akan menyedut udara. Tapi kita kena tahu udara ni banyak udara kan, macam-macam udara. Kita bau wangi, kita bau busuk, kita bau segar kan. Jadi sebenarnya apa udara yang dipilih oleh peparu untuk proses kehidupan manusia? Kita tengok. Ketika di hidung, okey, kita andaikanlah yang bulat berwarna biru tu oksigen, bulat yang berwarna merah tu udara ataupun gas yang ada lah. Sebab udara ataupun gas yang di sekeliling kita adalah bercampur. Jadi nampak ni dialog tu ketika di hidung. Hai, saya oksigen. Saya dan kawan-kawan disedut masuk ke dalam hidung. Nampak? Kawan-kawan dia tu maksudnya siapa? Maksudnya gas-gas selain daripada oksigen. Kita fokus oksigen kerana oksigen lah yang diperlukan oleh badan. Lihat, okey. Dan apa yang berlaku ketika di trakea? Okey, cikgu ingatkan balik. Mula-mula kita sedut udara masuk hidung. Lepas tu melalui trakea. Dan kemudian akhirnya ke dalam paru-paru. Okey, pertama di hidung, nampak? Yang kedua di trakea. Kita lihat di trakea. Okey, semasa menarik nafas, kami sedang melalui trakea. Nampak tu? Yang biru-biru, yang merah-merah pun ada kan? Betul tak? Tapi semasa menghembus nafas, kita dapati bahawa yang biru tu dah kurang, yang merah pula banyak. Biru tu dah pergi mana? Oksigen telah diserap ke dalam peparu. Yang merah tu apa? Nanti cikgu akan terangkan. Okey, kita teruskan. Pertukaran gas dalam peparu. Lihat. Ketika di dalam peparu, nampak? Saya pula masuk ke dalam peparu. Saya karbon dioksida. Saya dibawa keluar dari peparu. Okey. Gas yang diserap oleh peparu ialah gas oksigen. Itu semasa kita menyedut nafas. Kemudian ketika kita menghembus nafas tu mengandungi udara apa? Okey. Sebenarnya oksigen diserap ke dalam badan melalui peparu, bergabung dengan sel darah kita, kemudian berjalan ke seluruh badan kita melalui urat-urat salur darah, kemudian kembali ke peparu. Tetapi kali ini oksigen telah bergabung dengan karbon. Okey? Kemudian dihembus keluar sebagai gas karbon dioksida. Faham Okey. Semasa di peparu, proses pertukaran gas berlaku. Oksigen akan masuk ke dalam peparu, manakala karbon dioksida pula akan keluar dari peparu. Okey, beginilah murid-murid. Sebenarnya, semasa kita menghirup udara segar, kita memerlukan oksigen. Dan apabila kita menghembus nafas, apa yang keluar sebenarnya ialah gas karbon dioksida dan juga wap air. Okey, untuk pengetahuan secara fakta, kita menyedut gas oksigen dalam kuantiti yang banyak. Kemudian kita menghembus
mengeluarkan gas karbon dioksida dan juga wap air sebenarnya, dan juga gas oksigen juga yang tidak dapat dipakai oleh peparu. Jadi secara mudah untuk kita faham, oksigen yang masuk ke peparu banyak. Kemudian ada juga oksigen yang terlepas, terhembus keluar. Jadi isi padu oksigen masuk banyak, isi padu oksigen keluar pun sedikit. Tambah dengan karbon dioksida, tambah dengan wap air. Tetapi untuk peringkat kamu, lebih mudah untuk faham, peparu menyerap gas oksigen dan membebaskan gas karbon dioksida dan wap air. Cukup setakat itu untuk pemahaman dahulu, ya. Okey, baik. Untuk mudah kita faham, masuk peparu iaitu gas oksigen, keluar peparu gas karbon dioksida dan wap air. Okey, baiklah murid. Cikgu rasa setakat ini dahulu perbincangan. Okey, baiklah anak-anak. Okey, sedikit saja lagi, ya. Okey, menarik nafas dan menghembus nafas. Okey, kita bernafas, kita tarik nafas, kan? Dan juga kita menghembus nafas. Itulah mekanismenya, kan? Okey, baik. Kita tengok. Pada rajah ini menarik nafas. Okey, bermula dengan hidung, kemudian yang kedua trakea, yang ketiga peparu. Ini bermaksud ketika proses menarik nafas, udara disedut melalui hidung, kedua melalui trakea dan akhirnya ke dalam peparu. Mekanisme dia, menarik nafas ialah 1 hidung, 2 trakea, 3 peparu. Mekanisme menghembus nafas pula ialah daripada peparu melalui trakea dan keluar melalui hidung. Jadi pertama peparu, 2 trakea, ketiga hidung. Okey, faham jadi cikgu rasa inilah dia untuk pembelajaran kita pada kali ini. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.